Dah live belum? Aku buka kat handphone ni tengok. Alright dah. Buka kat handphone ni tengok. Intro lo. Music tak ada music, lagu ke? Tak ada lagu ke? Ha? Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam anak muda sekalian. Okay, so korang bersama aku FB Live dekat personal page aku personal lah, bukan business page ke Terbang Kayu punya page lah. So aku sebenarnya jarang aku tak pernah aku rasa live dekat page aku sendiri. Bila aku fikir balik, ini macam first time aku macam nak berbaik dengan FB lah orang kata. Kalau tak sebenarnya aku ada dua option tadi, sama ada nak pakai YouTube atau aku nak pakai FB. Instagram. YouTube aku Instagram tak ada. Yang ni dia tak ada Instagram. So dia YouTube, page ada FB dia ada page, dia ada personal, and then apa lagi, group pun ada, and then ada YouTube. So 4 tempat lah boleh. Tapi itu upgrade versionnya. So itulah. Apa agenda kita hari ni? Yang ni record tak? Record? Tak ada option record lah. Tak record. So kena ambil direct dengan FB ni nanti. So okay, hari ni kita bersama Tuan Anwar Abdullah, atau lebih dikenali sebagai Kayo, yang dia ada studio di Seksyen 13 Shah Alam bernama Kayo Studio. Okay, so Kayo boleh kenalkan diri dulu. Hai, nama saya Kayo. K-A-I-O. Okay dah. Itu je. Okay, nama saya Anwar Abdullah daripada Kayo Studio and Productions Niam Berhad, menjalankan perniagaan yang menawarkan servis fotografi dan videografi kepada usahawan-usahawan di luar sana untuk menghasilkan konten-konten marketing, terutamanya untuk digital marketing mereka. Jadi itulah yang saya buat. Okay. Okay, tengok so, intro pun dah very powerful lah, sebab aku ambil dia jadi guest lah untuk hari ni kan. Okay, tak adalah, basically aku dah kenal kau lama kan. So lama zaman-zaman main skuter tu. Itulah, and then happen to be kau pun minat basketball semua. Kau tengok cerita The Last Dance tu, yang bila kita aku tanya dalam group tu, kau tahu tak? The Last Dance? Docu series Chicago Bull punya. Kalau kau perasan lah, kat Netflix. Ada nampak dekat Netflix, tapi tak tengok lagi sebab dia series kan. So bila series ni malas lah, sebab satu, kenapa aku tak suka tengok series ni? Katalah series tu dah berjalan kan, dia dah ada banyak episod kan. Aku akan tengok episod pertama, aku nak tengok sampai habis. So bayangkan masa aku akan banyak habis kat sana. Instead aku buat benda lain yang lebih produktif lah untuk bisnes ke apa ke. Yang kedua, kenapa aku tak suka tengok series? Bila dia tengok katalah dah episod 3 habis, kena tunggu next week, sakit hati tu. So better aku tak nak tengok, aku tunggu dah habis semua. Okay. Aku tak suka tunggu. I need conclusion. I need solution. Maknanya kau jenis yang orang panggil binge watching kan. Maknanya dah habis series tu, baru kau tengok sampai habis kan. Yes. Dia sebenarnya series tu dia ada 10 episod. Alright. And then dia baru launch, mana dia start dia punya series yang pertama tu masa musim kita tengah PKP ni lah. So minggu lepas dah dia setiap minggu dia release 2 episod. Okay, maksudnya setiap minggu 2 episod so dia ada total 10 episod je. So tak lama lah. Dalam 5 minggu lah maknanya. Kau tunggu lepas 5 minggu, kau tengok Sabtu sampai 10 sampai habis. Tak apa, malam nanti kita sembang dengan si Nabil mana tu, dia dah tengok ke kan. Boleh sembang-sembang kan dia apa pendapat dia pula kan. Okay, so kembali pada kita punya topik lah, pendigitalan diri sendiri sewaktu PKP ni kan. So topik ni dia lebih kepada untuk orang-orang yang buat bisnes lah, pendapat aku kan. Ataupun orang yang suka buat part time. Kalau last time part time kita lebih kepada fizikal kan. Sekarang ni orang duduk kat rumah pun ada kerja tetap, tapi dia pandai guna social media untuk buat part time, dia pun boleh dapat income juga kan. So dia lebih kepada
audience yang macam tu lah. Kalau korang minat, macam korang tekan like banyak-banyak kat bawah lah. Alright. Okay, so Kira sekarang buat live buat call to action betul. power Aduh, ini hasil daripada kayu kat ni. Kan, dengan kata ada produk baru juga, nanti kita akan sembang juga pasal benda tu. Okay, so Kayu, apa yang kau boleh share dengan audience kalau orang baru, yelah contohlah kalau selama ni kita punya nature of business physical saja. Contoh macam ada member-member kita macam buka bengkel kereta, ada yang barber, kan, yang potong rambut orang, semua jenis fizikal lah, bukan yang ada produk yang dia boleh jual kan. Dan bila tiba-tiba jadi macam ni, PKP tak ada orang boleh bergerak, apa kau punya first kali kau punya nasihat atau suggestion yang kau boleh bagilah untuk dia orang mula lah, kan, orang tak tahu apa-apa ni, zero ni. Okay. Apa yang business mereka boleh buat, especially untuk servis first thing sekali, yelah actually ramai dah sifu-sifu, cikgu-cikgu, guru-guru dekat luar tu dah cakap dah, okay, kita kena bersabar, kita kena berusaha. We need to be strong. Benda tu je kan. Tapi that's the fact Tapi setiap orang memulakan solusi. Jadi diorang tahu, yes, diorang kena kuat, kita kena buat something. Tapi apa dia? They need solution. Betul. Jadi problemnya untuk orang yang buat business service ni, diorang kena buat benda tu, selalunya diorang kena buat benda tu baru diorang boleh gain income. Berbeza dengan orang yang jual produk. Kalau orang yang jual produk ni, dia still boleh jual online dan dia boleh hantar produk tu tanpa ada contact dengan orang lah. Servis je lah. Gunting rambut, you need to have contact with people. Betul lah. Tu yang aku ada nampak, kalau kau perasan ada meme tu kan, hantar apa? Potong kepala, hantar pergi kedai. Nak potong rambut, hantar kepala. Saya potong hantar balik. Betul. Kalau macam tu kan. Itulah. So basically, nak tak nak memang kena digitalize the product. I mean the services tu. Kalau kita tak boleh digitalize the service, kita boleh jual, nak tak nak kena jual barang juga. Contoh jual barang, jual knowledge yang boleh kita jual. Tapi benda tu kena relate dengan nature business kita lah. Contoh kalau jual rambut, apa benda yang dekat dengan diorang yang diorang boleh jual? Contoh, mungkin diorang boleh jual pomade kan? Mungkin diorang boleh jual shampoo. Mungkin diorang boleh jual apa-apa untuk produk penjagaan rambut. Bila kau cakap macam tu, logik juga. Sebab time-time PKP ni, diorang tak boleh pergi, barber tak boleh buka tu satu. Dan diorang pun orang pun tak boleh datang kedai dan gunting rambut. So why don't dia cari mesin-mesin yang murah-murah kan, yang dia boleh jadi reseller lah kan, dia jual mesin. Sebab orang banyak juga order mesin daripada Lazada ke Shopee ke kan, order kat rumah, dia potong rambut sendiri, dia suruh bini je kadang kan. Itu pun boleh juga kan, macam tu kan, logik kan. Sekejap tutup kamera second ni. Okay. Dan kedua ni, tapi the best for me is actually knowledge lah. Kita jual knowledge, kita jual skill. Cuma itulah, kalau untuk orang yang barber shop ni, kalau kedai gunting rambut, diorang nak jual knowledge, diorang boleh jadi content creator. Okay, content creator maknanya diorang ajar cara-cara nak potong rambut, diorang sharing style-style rambut, trend-trend rambut tahun 2000-an. Tahun 2000 dulu macam mana trend rambut mohawk, David Beckham zaman-zaman tu kan. So sekarang ni orang ada banyak masa nak tengok content kita. Orang banyak masa nak tengok kat Facebook, tengok kat YouTube semua. So kita boleh gunakan that content untuk kita brandingkan diri kita, bagi orang kenal kita, bagi orang nampak kita. So visibility is key jugalah kat sini. Itu dia orang boleh buat. In order for them to get ready, bila PKP dah habis, dah selesai, diorang boleh get back strong. Sebab diorang dah nampak present diorang dekat online. So kadang-kadang orang bila potong rambut, kata dia dah biasa dengan barber seorang ni, contoh dekat Kampung Melayu Subang kan, contoh dah biasa, kau duduklah dekat Ampang ke, kau akan pergi situ juga. Betul. Kau duduk Subang ke, kau pergi kat Kampung Melayu Subang tu contoh, sebab kau dah suka barber tu kan. So this is personal touch punya service. Sama dengan fotografer juga. So kalau macam fotografer, kalau kau dah suka seorang tu, sampai sudah kau nak pakai dia je. Cuma kadang-kadang maybe kau nak try tukar angin lah, tapi dia kau patah balik pergi kat dia juga kalau kau suka. Tu je. Betul. So kena kampung branding lah. Kena kampung branding.
Branding dengan marketing bagi orang nampak kita. Lepas pada tu bila orang dah nampak kita apa semua, bila kita dah ada follower, so kita dah ada follower, kita dah start jual benda lah. Benda yang relate dengan kita punya business lah kalau boleh. Kalau boleh, pomade ke, minyak rambut ke, sikit shampoo untuk orang yang ada masalah kulit momo kan, kulit kering, apa shampoo yang sesuai untuk diorang. Logik kan apa ni. And then mungkin kalau rambut bukan rambut kat atas je kan. Kalau lelaki kat janggut ni pun kira rambut juga. So Betul. ubat-ubat yang macam last time kan Wak Doyok selalu jual kan. Padahal dia fashion icon kan. Tiba-tiba oleh sebab dia dikenali dengan jambang dia tu, dia jual produk. Produk pomade and then jambang juga kan. Nak lebatkan jambang contohnya. Betul. Betul. Nah, sebaiknya dia tak jual cincin je lah, dia tempah cincin je. Aku tahu isu tu. Teruk tu kan. Dahsyat. Dia punya lain level nak copy apa orang kata kelas dia kan. Wadoyok ni kan dia punya kadang-kadang kita tak tahu mungkin, tapi at least dia pun bagus juga, dia dah buat permohonan maaf which is bagus. Macam kita pun katalah buat cincin Kingsman, macam style lah cincin ni, so kita buat cincin macam jatah negara. Kita tak tahu benda tu boleh ke tak boleh kan. So bila jadi macam ni, at least kita as rakyat marhin, rakyat biasa, kita faham lah benda tu. So things dia okay lah. Dia bagus lah. Dia terus dia tahu dia buat salah, dia terus respon dan mohon maaf lah kan. Betul. Okay. Itu je. Okay. So yang tu, yang first dengan second kau dah cover kot kan, apa yang perlu dibuat pertama sekali. So ada apa-apa kau nak tambah ke selain daripada yang tu, yang tadi tu? Jual produk, maknanya kalau servis dia boleh cari produk yang fizikal untuk dijual. Selain tu agak-agak ada education lah. Kalau macam tu, bila dah online produk ni, bila produk online, servis online pun semua, orang nak tengok kita pun dekat online. Jadi macam mana orang nak tengok kita punya produk ni dekat online? So kita kena develop content juga. Contoh content ni, kita kena ada video, kita kena ada grafik, kita kena copywriting. Dan pertama sekali, lepas tu kita kena make use of the social media. Kita guna Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, semua kita kena guna. Make use of all that. Bila nak ada website tu okay je, you beli je domain dulu, later on baru you upgrade you punya website. Nak buat shopping cart ke apa ke, later on boleh buat. Tapi bagi visibility kita, social media is the best lah. And then lepas pada tu, of course kena upgrade ilmu tentang macam mana kita nak nampak presence kita dekat online. Macam cakap lagi lah, buat video lah, apalah semua tu kan. Benda tu kena belajar juga lah. Belajar dulu untuk faham. Try buat dulu sendiri untuk faham. Bila dah tak boleh buat, baru hire orang lain buat. Bila tak ada budget, tak apa, buat je dulu sendiri. Lama-lama nanti bila dah okay, you outsource orang buat. Sebab kita kena leverage, kita kena delegate. Kalau semua benda kita buat, satu benda tak siap. Betul kan tu. Jadi kita fokus on benda. Mana time PKP ni, even though maknanya orang yang selama ni kata tak ada masa kan, tak cukup time nak belajar all those things, sepatutnya time PKP ni dah jadi banyak masa kan. Sebab dia orang sendiri pun tak boleh nak buka kedai all those things. So aku percaya time tu lebih baik dimanfaatkan dengan belajar macam mana kita nak jadi content creator lah kan. Maknanya di luar kotak lah, of course benda yang tak pernah buat langsung lah kan. Contohlah, sebab reality dia yang aku faham, content creator ni sometimes orang, contoh macam sekarang, banyak juga orang merungut dekat social media di mana dia kata, weh aku rasa aku nak buat YouTube lah kan, sebab macam aku punya income ni dah susah nak dapat je. So aku terus terfikir, dia orang ingat, dia orang boleh buat channel YouTube hari ni dan esok terus dapat duit ke? Itu yang aku fikir. So macam kita nak buat berbulan-bulan baru dapat income kan? So sebenarnya banyak benda yang dia kena belajar lah kan. Dia kena belajar bercakap depan kamera, nak setting lighting, mikrofon, and then belum lagi fikir pasal konten apa nak upload, all those things kan. So benda tu bukan one day punya proses, tapi it takes time. Tapi since kita sepanjang PKP ni ada berapa hari? 40 hari dah kan. Dah lebih lah, 44 kot. Gila jadi habit lah tu, 44 hari. Supposedly dah banyak benda lah yang kita belajar, maknanya improve daripada sebelum ni. Kau kalau kau, aku just tanya personal lah. Kau punya masa kau time PKP, oleh sebab kita tahu kau dah memang terror buat content, apa yang kau upgrade diri kau masa PKP ni? I develop my own digital product. And then buat satu website yang untuk orang purchase, and then lepas tu benda tu semua automated.
So time E-commerce lah. tidur, e-commerce lah. I buat e-commerce. Okay. Buat e-commerce, lepas tu yalah, which is benda tu, alamak kejap, laptop tak charge. Okay. So benda tu bagus lah. Knowledge tu dah tahu lama. Tapi tak buat-buat sebab macam tak apalah, aku punya income buat shooting apa semua ada. Baik aku fokus kat situ, lagi tebal margin, lagi seronok kan. Itu produk lah, satu hal lah nak buat lah apa semua kan. But then bila jadi macam ni, nak I need to do, buat, so far Alhamdulillah, yang bagusnya bila buat digital product ni, I develop my own digital product, buat e-commerce diri apa semua, I open up a affiliate punya system, agent affiliate. Jadi, at the same time, I help other people to make money as well. Kerja dia orang promote link. Promote dia punya link, promote dia produk apa semua, and then dia orang dapat dia orang punya income. So, from there I can help them to make money. Sebab selama ni kita selalu fikir kan, bila contoh macam aku buat video apa semua, buat untuk owner produk. So, owner produk ni kenapa dia orang boleh naik cepat? Satu, sebab dia orang boleh offer something yang macam, okay, siapa nak jana pendapatan bersama dengan saya? Bersama dengan produk A, produk B, produk C. So, in our service line, kita tak boleh buat tau. So, when I come out dengan digital product ni, I can help those people untuk buat duit. So, hari ni kita baru saja release duit commission kepada kita punya agent affiliate. Beribu-ribu kita release kan. So, macam, salah seorang ni Fendi lah, dapat income dia. Itu dia buat gini-gini, dia buat main-main je tu. Bodoh. Kau announce kat sini juga kan. Aku nak bagi kau announce kat belakang-belakang. Okay, apa ni, tempoh berapa lama? Maksudnya kau dalam tempoh PKP tu kan, berapa lama kau start develop, and then bila kau dah launch produk kau tu, berapa lama terus kau dapat amount yang kau dapat tu? Okay. Biasalah kalau orang yang buat content, orang art ni apa semua, dia orang selalu nak tunggu perfect baru nak buat, nak tunggu cantik baru nak launch tau. So I have that kind of problem juga sebenarnya. Memang tak boleh lari walaupun kadang-kadang kata, alah janji ada content ni, tapi deep inside me, I need to make sure everything perfect. Tapi kali ni try reduce sikit, lama sikit. So I started dengan smartphone workshop dulu. Buat online workshop, which is kita gather orang at the same time apa semua, kita dah set certain date, dia join I punya workshop. Dah ajar semua, okay lah, bagus lah, ada two-way communication semua. I got a very good testimony. But then the problem is, kadang-kadang ada setengah orang dia ada problem di mana dia orang tak boleh commit to the time. Contoh bila nak buat pagi kan, time tu pula nak handle anak, time tu pula nak handle dia ada buat side business apa semua. Jadi dia orang tak boleh commit. Dia orang boleh commit malam je, contoh malam time free, anak-anak dah tidur. Yang kedua pula, pada orang yang ada problem internet access yang agak limited ataupun slow, internet yang slow, jadi bila tengok sangkut lah apalah semua, jadi diorang ada that kind of issue. Jadi I was thinking like, okay, when there are the problem, they must have a solution. So the solution is, I buat pre-recorded punya tutorial apa semua, jual benda tu, so diorang boleh belajar at their own time, and then diorang boleh belajar sikit. Jadi that is the solution yang buat lah. So the module tu yang kita tengah keluarkan sekarang ni on sale. And then lepas tu tadi I just meeting dengan digital marketing punya team. They are expert in their field. So they are suggesting me to, orang kata apa, kalau tak video tutorial yang I buat ni, bila orang dah purchase semua, I akan bagi dia link tau. Link ni dekat YouTube je, tapi unlisted lah, siapa ada link je boleh tengok. Cuma the problem is I tak boleh monitor diorang belajar ke tidak. Yelah, kita dah bagi ilmu, kita nak tahu juga diorang ni belajar ke tidak, diorang pakai tak ilmu kita ni. Dan lepas tu kadang link tu pula, kadang diorang boleh bagi dekat orang lain. So kalau betul lah orang tu jahat, dia bagi link tu kat orang lain boleh tengok je. Betul, bila kau cakap unlisted tu, link tu siapa yang ada link tu lah boleh access kan. Okay. So now they are suggesting to me buat satu website apa semua, bila orang nak tengok dia orang kena log in dulu. So log in dulu, dia orang boleh tengok, ikut ni, and then I boleh bagi dia orang homework, dia orang boleh submit homework, tengok video dia orang, I boleh comment dekat dalam sistem tu, and then at the end of the course tu, bila dah habis tengok, dah siap homework semua, keluar sijil. Menarik. So macam, stylo gila. So that is the added value kita nak bagilah. So at least walaupun dia orang dapat sijil. Okay. Menarik ke? Maknanya benda tu next level lah. Aku tak pernah terfikir sampai kau cerita. Which is aku pernah nampak orang buat, tapi aku assume dia punya sistem tu mahal lah. So kawan sendiri dah buat kan, good to know lah kan. So that is the thing yang kita upgrade lah. Kita kalau nak buat sesuatu, kita memang buat all out ya. Kita memang bagi the best lah. Tu je. And then dekat situ kita boleh control.
siapa boleh login kat kita, and then video tu orang tak boleh download, so dia boleh tengok kat kita punya server, kita punya website tu je. So that is how we control our content lah. Macam tu. Okay. Good to know. Okay, so berbalik pada let's say kalau orang tu nak start kan, kalau kau lah, from your experience lah, actually kau bila kau nak start shoot, aku tak ingat tahun bila, 2012, 2013 kau start 2012. shooting, kau start shoot gambar dulu ke video dulu? Video. I started with video. Okay, so kalau orang yang biasa macam aku kan, kalau nak start, should I care enough about gadget dulu ke, ataupun sebenarnya lebih kepada skill dulu ke, ataupun anything that I have in my pocket ke? Macam mana? Okay. Aku selalu dapat soalan macam ni tau. Orang akan tanya macam, perlu tak I beli kamera ni untuk buat konten? Perlu tak I beli kamera ni? Kamera A ke kamera B patut I beli? Ui gila, harga kamera tu dekat 3,000, 5,000 sebiji weh. Jadi ni orang yang tak pernah pegang kamera langsung kan, tanya kau soalan tu kan? Tak pernah lah, tak pernah pegang kamera semua kan. So kadang-kadang bila kita buat konten ni, pertama sekali orang nak tengok kita punya konten. Memang betul, akan ada orang tak setuju. Apa ni kalau video tak cantik mana boleh, kita kena make sure kita ada quality. Quality is penting. Tapi kalau quality cantik, tapi bila orang tengok you punya video, tapi dia orang tak dapat something, dia orang tak dapat belajar sesuatu, dia orang tak dapat konten, berapa orang nak tengok? Buang masa weh. Cantik setakat macam, cantiknya. Dah, sekali tu je lah orang tengok. So what is the value yang kita bagi dekat orang? So content tu important lah, apa benda yang nak share kan. Contoh kalau macam Fendi dia share pasal property kan, sharing property, how to invest, how to locate the good property to invest for investment, macam mana nak berurusan dengan ejen hartanah, jangan terkena scam, benda-benda macam tu Fendi share. Betul kan cakap video dia tak ada lawa mana, biasa je, tapi the content tu very valuable babe. Itu cakap content tu penting, quality tu nombor 2. Tapi gradually, pelan-pelan kita upgrade the quality tu. From time to time lah, janganlah kita terus awal-awal kita nak terus buat power. Nanti kita dah tak ada ruang untuk kita punya grow tu. Kalau awal kita dah buat cantik, sudah kita nak buat lagi cantik lepas ni macam mana? Apa challenge dia? Contoh kita tengok YouTuber yang baru naik sejak PKP, dalam tempoh 1 bulan je, 1 bulan setengah macam tu, almost 2 bulan, dia punya subscriber naik jadi 200,000. Siapa 2 bulan. Didi Chronicle. Dia pandai. Dia shoot pakai kamera Samsung A80 ke A50 tahun 2018 punya phone. Shoot guna phone je. Samsung phone. Okay. Aku ingat kamera at least. Tak, dia pakai handphone. Lepas tu pula dia pun cakap masa dia buat video tu, YouTube tu, ada orang tanya dia, macam mana kita nak bagi YouTube kita meletup semua Dia cakap, satu je, you kena sabar. Sebab dia start buat daripada tahun 2009 kot video dia, 12 tahun lepas. 2 tahun lepas dia dah start buat video, tapi baru bulan ni, dalam tempoh 2 bulan terakhir ni baru dia meletup. So kita takkan tahu bila kita punya content akan meletup. Itu kalau you nak jadi content creator lah. Content creator. Jadi kita tengok contohnya dia lebih kepada hiburan lah, dia punya genre kan. Genre dia hiburan, parody lah. Jadi back to the question, gadget ke ataupun content yang penting? Content lah, tengok Didi Chronicle naik macam mana kan. Content dia best, menghiburkan, orang suka. Bukan setakat budak-budak suka, orang tua pun suka. Setiap orang komen dia, Bang Didi buat lagi, mak saya suka tengok. So dia dah cater the market tu tau. Okay, menarik apa ni, maknanya dia lebih kepada konten dan bukannya gadget. Dan betul juga, sebenarnya ramai juga orang tanya aku shoot pakai apa, dan bila aku cakap aku shoot pakai kamera pun, pakai phone pun, semua orang terkejut. Kau pakai phone yang mana satu? Phone ni ke phone ni? Sebab aku ada 2 phone kan, so satu yang lama atau yang buruk kan. Aku cakap aku pakai yang ni yang buruk ni. Biar betul kau ni kan. So dia pun tak percaya. Aku pakai phone which is phone aku yang buruk aku pakai untuk shoot, sebab dia orang nampak macam gambar cunnya cantik kan. Sebenarnya dia lebih kepada kalau phone kau tak bagus, dia punya apa namanya sensor kan. Sensor tu kalau rendah, actually kau kena main dengan lighting je. So kalau kau ada lighting, so dia kau tak akan nampak langsung yang kamera ni kamera murah. Tantah pakai phone
Asus tah zaman bila punya nak shoot kan. Betul. Aku Dia ada sebenarnya soalan-soalan. Okay. Apa kau nak cakap tadi? Sorry, kacau. itulah sebenarnya lighting ni, sebab bila kita buat video ni tak guna kalau kita pakai kamera mahal macam mana sekalipun, frame apa dia punya sensor bagus sekalipun, tapi kalau keadaan masa kita shoot tu, setup kita, lighting kita, position kita, audio kita kalau tak bagus pun, video tu pun quality tak cantik juga. So selalunya bukan setakat orang biasa yang nak buat foto video ni pun, kadang-kadang geng-geng dalam fotografer, masa kita orang dalam group apa semua kan, dalam group Facebook ke, dia orang pun selalu cakap, I nak beli kamera apa semua, which one yang bagus okay lah, dia orang boleh suggest, tapi the thing dan yang aku nak kongsi adalah bila kita nak tangkap gambar, nak buat content apa semua, kita kena tahu the limitation of kita punya equipment. Apa limitation dia? So bila kita dah tahu limitation dia, tahap dia sampai kat situ je dia boleh, macam mana kita nak cover pula guna benda lain, lighting, audio. So know your gadget limitation and work around it. That's it. Tu je. Macam contoh kita run company, kita run business kita tahu kemampuan kita setakat ini sahaja. Macam mana kita nak bagi lagi bagus? Kita outsource kat orang lain. Okay, kau tolong aku so that aku boleh buat content yang lagi power. That's it. Kita dah jual marketing, tapi kita need help in terms of marketing. Kita jumpa orang yang expert in marketing. Itulah maksudnya know our limitation and know what we gonna do. Maknanya seek help lah. Kalau nak upgrade memang kena cari orang yang dah pernah buat lah. Senang kata kan. Betul. Quality comes with service provider. Itu je lah. Tapi at first you need to start so that you can understand. Sebab tu when I did my online workshop, Just Smartphone Videography, orang kata apa ni kayo? You dah buat video corporate, orang bayar ribu-ribu. You dah buat fashion show, KL Fashion Week, shoot gila-gila weh, international punya event kan. You buat smartphone, apa benda? Okay, my point dekat kan? Downgrade siya. But my point is, how I can benefit all people. Tak semua orang can afford my service. Not all. In fact, my own friend pun tak ambil pun my service. So, lain macam tu. Berapa servis tu harga tu? Dia tak adalah mahal mana, tapi standard lah. Kalau video production dia ribu-ribu lah kan. Standard lah ribu-ribu. Tapi sometimes orang akan letak priority dia orang mostly spend dekat marketing. Because content dia orang dah ada dulu. Macam tu. So, tapi bila aku fikir balik, apa yang kau buat ni memang tak serve the corporate. Sebab sekarang pun corporate tengah freeze. Bila fikir balik pun kan, corporate sekarang pun dia marketing budget slash out 50%. Macam Google sendiri pun, which is a digital company pun, aku ada baca news, dia orang punya, aku tak pasti operation ke ataupun marketing. Aku rasa operation kot, dia slash out 50% kot dia punya budget. So itu digital punya company, which is future punya company pun doing that. Kau cuba bayangkan business yang based on physical punya produk ataupun servis yang perlu keluar setiap hari, mesti lagi teruk impact dia kan. So apa yang kau buat ni, pada pandangan aku ialah kau tolong orang yang contohnya kerja dengan big corporation tapi dia bakal diberhentikan kerja. So apa yang dia nak buat seterusnya? Mungkin dia boleh buat part time. Dia jual dropshipping ke apa kan. So dia nak build brand. Dia boleh guna kau punya platform ni untuk belajar buat video sebelum dia boleh jual. Bila aku fikir balik, panjang lah rantaian dia tu kan. Tapi make sense lah. Panjang lah rantaian dia. Putuskan rantaian wabak ini kan. Lupa kan kau ada buat lagu lagu. Yes. PKP benda yang aku buat ketika PKP adalah aku buat lagu Betul. Kau buat sampai kau lupa kan. Aku pun ingat. Yalah masa tu Wawa featuring kan. Featuring Wawa. Lepas tu ada Carl Promo. Legend tu. Lepas tu Tan Sri Muhyiddin Yassin sebut dalam speech je, ada orang rapkan lagu saya. Lepas tu baru bersepah-sepah orang keluar lagu. Tapi bukan Muhammad Shuffle tu ke? Itu pun satu gak kesana kesini lah. Masa tu lagu kita orang keluar time-time tu lah. Okay, berbalik kepada topik tu, apa tadi soalan dia tadi Okay, kenapa aku buat smartphone videography workshop ni? Okay. Pertama sekali, I want to help. Okay, I want to help people to have the knowledge to produce their own content video, especially the content video marketing. Because I share juga, kenapa you kena buat video? Of course, you kena buat video testimoni lah, video informatif lah, video-video sharing tips, because nak bagi dampak visibility. Sebab 85% engagement dekat social media come from video. Jadi kita kena buat video lah. And then, lepas pada tu pula, bila diorang dah start buat sendiri apa semua, dah suruh staff buat apa semua, bila tak jadi, Kayo, can you help me or not? Boleh tolong buat tak?
Okay lah, I help you lah with this kind of amount gini. Oh boleh discount tak? Okay lah, I tolong. I buatkan. So, I dapat juga job kat situ. Dengan memandaikan orang lain, tapi ada orang yang mungkin, bukan orang tak boleh buat, tapi diorang lebih, orang kata apa, baik diorang delegates kerja diorang tu, daripada diorang nak buat video editing, beribu-ribu, okay, buat video editing beribu-ribu ke, ambil masa nak buat video editing, 3-4 jam, baik dan daripada 3-4 jam tu dia pergi buat kerja lain yang boleh dapat income lagi banyak. So, delegates lah. So that is how I get client lah from there. Kita dah tapis awal-awal. Itu from my side. Tapi dia ada side pula, kita nak tolong diorang juga. Kalau diorang tak mampu lagi, you try buat dulu sendiri. Bagi you faham, you buat dulu. Betul. Sekarang ni information banyak. Sebenarnya diorang boleh je start sendiri kan, tanpa beli apa-apa produk ataupun purchase apa-apa course pun boleh. Tapi dia punya learning curve tu panjang lah. Betul lah. Di mana dia kalau tak spend duit, dia spend masa. Tu je lah yang aku perasan kan. Kalau kau tak spend masa, kau spend duit. So dua sources tu je. Okay, aku sebenarnya dari tadi nak baca komen-komen yang ada ni. Dia tak keluar dekat aku punya StreamYard ni punya dashboard. Dia keluar kat Facebook ni lah. Okay. Dia tengah StreamYard tadi pun bagi tahu ada problem. So aku just baca lah. Aku mau berperasan kat sini. Ahmad Syahila, tak pasti ni follow kau. Dia kata ni kawan ni, klien aku. Hi Sheila, how are you? Tak pasti dia ada lagi tak tahu ni. Dia kata apa StreamYard tak payah record. Kita just nanti download daripada itu Ellie Jasmine. Dia kata kita ada Ellie Jasmine ni lawyer. Oh, okay. Lawyer, syariah lawyer Kak Jasmine. Kak Ellie. Okay, dia kata setuju, it does not take a day to see the result. Belajar dulu dan practice. Okay. So dia klien kau ada. So kita ada Nick Erman. Nick Erman ni is a commercial lawyer. So commercial lawyer, if businessman, business owner semua yang nak buat agreement ke apa ke semua kan, you need apa ni orang kata apa, you need an advice, you can contact Tuan Nick Erman. So Tuan Nick Erman ni pun is the president of BNI Primera untuk penggal yang terbaru sekarang. So dia dah baru jadi presiden lah. Presiden baru kita orang. Presiden baru. Okay. Presiden baru. Okay. Itu kau punya apa yang panggil group tribe group business network. So business network ni bagus because this business network dia mengumpulkan ramai businessman dekat dalam tu, tapi setiap orang menjalankan perniagaan yang berbeza. Jadi tidak akan ada conflict of interest lah. Jadi contoh kalau video production, I am the only one orang yang pegang klasifikasi offer the service video production dekat dalam tu je. So if diorang ada orang yang nak buat video, diorang akan refer to me lah. That is how it works. Betul. Menarik. Aku masuk sekali tu hari, so agak teruja ke meeting pukul 6 pagi. 7 pagi meeting, 6.30 nak meeting. 6.30 pagi. Oh, okay. Tu maknanya kau ada session kau punya dululah Pukul 6.30 tu kita orang lepak, borak-borak dulu, tanya apa cerita sembang. Okay. And then ni ada kakak ipar aku, Azfizi, dia pun cakap nak juga income ribu-ribu. Okay, Azfizi ni dia buat belun buat lagi belun. Belun. Ada lagi belun. So time-time BKP ni ada juga, dia pergi hantar-hantar, and then at the same time dia ada jual bantal lena. So ada juga belun kan. Aku dulu pernah fikir aku nak jual belun lah, lepas aku cerita pasal kakak ipar aku buat belun. So aku macam terus best juga ni buat belun ni, because a lot of content that I can produce with that belun punya business nature. Okay. Sebab belun bila fikir balik, kalau kau lah kan, aku tiup satu belon atau aku bagi kat kau rasa benda ni benda yang bagus ke, positif ke, benda negatif, aku bagi je kat kau. Dia secara tak langsung kau akan jadi rasa, oi best lah, tak pernah lagi orang dapat belon dia tak happy, betul tak? Bila aku fikir balik. So aku suka benda yang di mana kita boleh menghappykan orang lah, macam buat surprise. Aku pernah juga time juga tolong kakak ipar aku pergi buat delivery, hantar produk, hantar dia punya candy buffet tu ke bukan candy buffet, apa dia panggil, dia punya hiasan bouquet candy coklat bouquet tu pada klien. Dan klien macam, siapa hantar ni kan, terus macam happy je. Terus aku kat situ terus macam dia teruja, aku pun teruja kan, siap tangkap gambar. So saya tak langsung tak pernah lagi lah aku tengok orang dapat
balloon tak happy kan. So the nature of business tu menarik Okay, kalau kau kalau pendapat kau macam mana? Kalau candy buffet tu punya style ataupun balloon punya style, macam mana dia nak monetizekan dia punya produk, digitalkan punya produk kan sekarang ni? Yelah, if you ask me lah, selalunya benda macam ni orang kena coaching dengan aku untuk dapat this idea. Oh, bagi space lah, space ni kita bagi teaser, nanti kau boleh buat micro content kan. Tapi problem tak boleh, aku jenis tak bagi surface, aku bagi all out je. Oh, okay, boleh macam tu. Okay, terpulang kau nak share ke? Okay, contohnya kalau macam you buat business balloon so I understand that kind of concept business balloon tu, target market dia adalah orang yang nak buat party, orang nak buat surprise, apa semua kan. So apa yang kita boleh buat adalah kadang-kadang benda ni is art tau. Buat balloon ni is art. You bukan tiup balloon you terus bagi je. Tapi you boleh buat daripada balloon yang panjang tu, you boleh buat jadi bunga, you boleh buat jadi anjing apa semua kan. Betul. You buat video tutorial. Okay, you buat video tutorial how to decorate your balloon. Okay lah, decorate balloon, buat tutorial, buat banyak tutorial. Tapi at the end of the day, okay, for those siapa yang nak beli, I ada packet ni macam ni, package macam ni, you boleh beli dengan I. Sebab dia orang nak tengok tutorial. Seronok lah nak try lah. Tapi macam ni dia orang nak beli. So dia orang akan beli dengan orang yang ajar dia orang tu. Tiup balloon, main dengan anak-anak. Tiup balloon apa semua, lepas tu buat main dengan anak-anak. So you build a bonding, you build a emotion, family time dengan family, dengan anak-anak. So target market kita jual kepada orang-orang yang macam tu. Education and the same time, you develop you punya skill anak untuk buat balloon tu. Tak adalah hadap gadget je. So that is one of the idea yang boleh buat sebenarnya. Instead kita nak target end user yang beli end product kita je. Kita tak jual bila fikir balik apa ni DIY 5 minutes 5 minute DIY yang popular dekat dalam Instagram. 1 minute DIY ke craft apa benda tu kan. Benda tu orang view berlambak kan. Aku rasa kalau kita buat something yang jam-kat macam tu pun orang akan tengok je kalau konten tu ada lah. Setakat ni tak pernah lagi tengok local Malaysian buat that kind of content. Itu if you ask me how to monetize, that is how you can monetize lah sebenarnya. Alright. Okay, thank you for the insight. So hopefully nanti this content ni aku pendekkan, aku bagi ipar aku. Just an idea lah kan. Aku ni, sebab kalau aku yang cakap, aku bukannya professional, aku just normal consumer dan just content creator yang different genre lah kan. Tapi kau more professional, so kau lebih tahu apa yang market nak sekarang ni kan. So it's good to get analysis from your side lah. Okay, so last soalan. Let's say kalau sekarang ni baru setengah jam, come on lah. Biasa kita live 2 jam tu. Kita nak keep it short within dia punya. Jadi kepada anda yang sedang menonton sekarang ni, mungkin anda boleh lontarkan soalan di ruangan komen di bawah. Jadi kejap lagi kalau kita ada masa, kita boleh cuba jawab soalan-soalan tu lah. Lontarkan soalan seberapa banyak yang boleh. Penuhkan ruangan komen tu sekarang. Aku percaya follower aku ataupun kiranya friends aku kat FB ni banyak juga business owner yang aku tak tahu siapa dia buat apa. Sebab aku kan baru muncul kembali kepada FB kan. Macam Haman Ghazali, Ajib Kenya ni, Ip, member aku Fatin Amira Roslan, Amizi Hamdan, Izal. So kalau korang ada kalau korang ada soalan, pastikan korang tinggalkan kat ruang komen kat bawah ni. Kita akan terus dapatkan jawapan daripada Mr. Kayo kita, maknanya orang yang dalam industri itulah kan. Kita ni just nak try to share lah apa yang kau boleh. Okay, so soalan yang last. Let's say sebab sekarang ni kita tahu social media punya platform banyak okay. Untuk orang yang baru tiba-tiba nak pegang handphone nak buat content, okay, dia akan jadi overwhelmed nak kena FB pun nak kena jaga, YouTube nak kena jaga, Instagram nak kena jaga, apa lagi ada sekarang ni, TikTok lah kan, aku tak tahu Twitch ke. So and LinkedIn pun orang kata tengah nak up juga sekarang. Organic reach banyak boleh dapatkan LinkedIn sekarang kalau kau banyak buat content creation. Sebab FB dah consider saturated, kau kena bayar untuk dapatkan engagement yang menarik. Tapi LinkedIn orang kata still lagi boleh dapat organic. Okay, so banyak platform ni. So kalau kau punya follower sekarang zero lah Kayo kan, kau tak ada, tapi kau punya skill tu semua masih ada lagi. Kau punya follower, subscriber semua zero, kau terus hilang lah apa benda semua, follower kat YouTube ke apa semua. Apa platform yang, 1 atau 2 platform yang kau akan guna untuk kau start over?
Ni elok ni sebab kita ada Sheila Ahmad Syaila. Sheila ni tanya platform mana yang paling senang dapat trafik. So mungkin ni relate lah dengan soalan ni kan, jawapan ni. So if I was given a choices to choose which two platform to use, I will choose still Facebook and Instagram as for now lah. Facebook and Instagram because myself agak familiar dengan those two platform. Tapi sebenarnya if you ask me, selesai kita guna je semua platform. Kalau kita nak buat content tu, kita kena buat content yang shareable. Contoh shareable ni macam bila orang tengok tu orang rasa nak share. What kind of content yang orang nak share? Content-content yang orang feel good. Bila orang feel good about that content, orang akan rasa nak share. Emotion, yang ada emotion kat dalam. Tengoklah contoh Abid Liu kan, Ustaz Abid Liu kan. Dia share video dia sangatlah ada emosi. So orang akan share. Lepas tu lagi satu, konten-konten yang macam bagi inspiration, inspiring content, orang akan rasa nak share. So kita buat konten-konten relatable to that kind of content lah. Lepas tu kita letak dulu dekat Facebook, which is for me, Facebook is a platform, walaupun macam Fendi kata tadi saturated kan, tapi Facebook is one of the best platform yang orang senang nak klik share. Orang tengok konten, orang suka tekan klik share, pop dah. Klik share, pop dah. Instagram, mana boleh share? Instagram boleh tekan share pun, pergi IG story je, after 24 hours hilang. Betul, boleh fikir balik. YouTube pun kalau nak share pun, you share, you copy link, you share ke platform lain. It's not within the platform. Jadi for me, Facebook is the best lah kalau kita nak buat dia shareable. Sebab Kokom pun dia baru share. Antara rahsia macam mana dia boleh berjaya dekat YouTube adalah dia buat content tu shareable dekat Facebook sebenarnya. Dia buat content shareable. Maksud dia punya content tu yang video panjang sama macam kat YouTube gitu ke ataupun sebenarnya different? Sama panjang. So, diorang share dekat Facebook, and then lepas tu bila orang pun buka YouTube terjumpa dia, orang pun akan tengok juga dekat YouTube. So, kita put our eggs in different basket. So, daripada different basket tu kita gain income. Dekat Facebook ni boleh dapat income juga sebenarnya daripada content. YouTube pun boleh. Jadi kita guna dalam platform sebab ada orang dia suka YouTube lagi, ada orang suka Facebook lagi. So kita pakai je lah. Okay, menarik. Thank you for your sharing. Okay, so ada soalan? Dah jawab lah soalan. Itulah dah jawab mana platform mana yang senang dapat trafik kan. So either Facebook, tapi okay, kalau kau tanya aku berpendapat macam Facebook dengan Instagram, dia punya ownership dia still lagi sama tau. Kalau macam LinkedIn owned by Microsoft, okay, and then YouTube owned by Google, maybe kalau pendapat aku sesuai juga untuk kita prioritikan dengan ownership yang berbeza. Sebab kalau macam kau cakap, Facebook dia punya content tu within Facebook je kan. Dia maksudnya within community Facebook and then shareable within community punya within Facebook punya ekosistem lah. Tapi kalau macam benda tu nak jadi global ataupun more shareable in between platform, mungkin boleh juga pergi ke YouTube, LinkedIn, Twitter ke kan. Tu je lah. Kalau kau rasa macam mana, apa pendapat kau? Betul juga apa yang Fendi cakap tu, sebab different provider kan. YouTube tu is by Google, because kadang kalau konten-konten yang how to, cara-cara untuk orang nak mencari solusi, the best is dekat YouTube sebab orang akan search macam mana cara nak pam daya. Contoh. Macam mana cara nak masak ni? Okay, resepi apa yang kita nak buat? Contoh, orang nak mencari sesuatu, orang akan Google, orang akan YouTube. Betul. Apa ni, cara nak tutup pintu pun 2 million view, aku terkejut je. Cara dia tutup pintu je. So konten tu kelakar. So macam mesti orang komen macam apa ni tutorial macam ni pun orang tengok. Tapi bila orang komen, dia trigger dia algorithm bagi lagi ramai orang tengok. Sebab tu kita kena sentiasa buat call to action. Okay, for those yang watching this video, please comment, at least tekan like ke apa, so that bila ada engagement, the algorithm tu dia akan trigger dan kita akan the Facebook, the platform, the YouTube semua dia akan spread the content tu bagi lagi ramai orang nampak. Itu yang kita nak sebenarnya. By triggering the algorithm. And then lepas tu kepada orang yang buat business kan, if your target market is professional level, your target is bukan B2C tapi B2B, business to business, you can make use of the platform LinkedIn
make use of that LinkedIn punya platform, sentiasa upload dekat sana and keep, orang kata apa, okay, LinkedIn ni dia punya style, dia bukan macam you upload, you harap orang contact you, tak. Kita kena build up relationship dekat sana. Because kita orang baru hari tu ada connect dengan someone yang memang expert ni LinkedIn. Dia juga adalah seorang member dalam kita orang punya BNI network. Okay. Dia memang buat training untuk LinkedIn. Al Jazeera, Tuan Al Jazeera tu. So dia cakap bila kita buat LinkedIn ni, content is satu benda, tapi the most important thing yang kita lupa nak buat is kita build up relationship. Bila kita dah connect dengan orang tu, kita connect dengan dia, kita message dengan dia, tanya dia apa dia buat apa semua, what is organization dia. Kita kena build up the relationship. Jadi to build up relationship dekat LinkedIn is the best, because they know that platform is for business. So kita boleh direct to the point je. Yang menariknya aku suka juga LinkedIn ni, kau kalau macam kat Facebook kan, kau susah nak jumpa CEO, bos-bos company, and basically pun kalau kau ni anak muda, kau tak nak pun ambil tahu semua orang pun kan, dia ni company apa, aku bukan nak tahu pun dia siapa kan. Tapi yang menariknya kalau kau join in LinkedIn, tiba-tiba kau nampak Mamat ni macam popular kat sana, and then kau tengok lah, kau teruslah stalk kan, macam kat Facebook dengan Instagram, kau akan stalk lah dia punya business apa dia buat, dia akan letak dia punya pangkat apa kat situ kan. Kau terkejut juga produk-produk yang kau biasa dengar, rupanya ni lah rupanya founder dia. Contoh macam Jibril Sang Kaya, kau pernah dengar produk tu kan, Jibril dekat SS15. SS15, dia punya tempat makan tu masuk ikut dinding tu kan. Kita tak tahu pun ada kedai makan belakang tu kan. So aku terjumpa dia punya owner kat dalam LinkedIn. Macam okay, budaknya muda je. Tapi dia ada found a few company lah, hebat lah budak tu kan. So kita tengok dia punya sharing dekat LinkedIn, very professional lah. Kita susah sikit nak jumpa orang maki hamun seperti di FB lah. Tu je lah aku punya pendapat kan. So LinkedIn kalau nak share content, kita jangan share content-content yang terlalu personal lah, macam hari ni main anak, hari ni kita pergi makan apa semua. No. Dia different platform. Dia memang kita kena share benda yang relate to our business and in our career. Contoh kalau property, banyakkan share pasal property lah. Kalau myself, I position myself as a content video strategist. So I banyak share video pasal video, banyak content pasal video lah kat sana kan. Hari ni kita tak cerita lagi pasal podcast ni. Tu boleh buat next session lah kot. Ni ada satu soalan. Soalan daripada Syahila. Untuk mereka yang belum ada social media dan baru nak mula visible untuk branding, what is your advice? How to start? Rasanya kita dah cover ni kan? Dah jawab kalau ikut kan dah cover dah. Tapi yelah, macam mana nak start? By open up and register an account in all platform yang available in the market sekarang ni, the major one lah. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, apa lagi? Twitter. And then save nama siap-siap kan, contoh macam nama kau apa yang siap-siap. Semua tempat nama sama. Kalau like myself, Anwar Abdullah dekat Instagram tak boleh lah. So macam alamak, kacau lah. Ada orang ada guna nama tu Nama tu ramai orang pakai. Memang ada ramai orang nama macam tu kan. So kayo_my tu is actually from my blog. My blog dulu kayo.my. So daripada situ lah dapat kayo_my tu. Okay. Alright. Okay, so sekarang ni last kali just nak promote kau punya digital product tu. Apa benda yang kau lancarkan tu? Boleh kau share yang kita? Masa sekarang ni kita tengah buat digital product, modul video, belajar smartphone videografi secara online. Okay, jadi boleh ada berapa banyak tutorial apa yang kau ajar dalam tu? Kejap, kita nak share screen. Boleh share screen lah. Kau kena nak betul record je sekarang ni. Bukan nak record pun. Boleh share screen sebab dia ada button share screen ni kan. So betul ada. Okay, nampak screen tak? Okay, ni kena tekan ni. Aku masukkan. Okay. So nampak ni. So this is a belajar smartphone videografi secara online lah. Jadi dekat sini lah yang kita akan share, ada 13 modul yang kita akan share
which is tutorial pertama. Kita akan ajar apa itu videografi. So you need to understand the videography tu apa benda. So bila you faham videografi tu apa, baru you boleh buat video. Jadi yang kedua pula kita akan belajar tentang komposisi. This one, komposisi. Because kenapa kita nampak video tu cantik, gambar cantik, because of composition. Cara dia compose that frame tu bagi nampak cantik. And then lepas tu jenis-jenis shot. Macam mana kalau kita nak shoot content kita, nak bercakap semua, jenis-jenis shot macam mana kita perlukan. Lepas tu kalau dalam video kita kena ada pergerakan. Jadi pergerakan kamera yang betul tu dia boleh membantu kita untuk dapatkan video yang cantik dan elok lah. Dan yang penting this one, tutorial 5, 6 dengan 7. Okay, 5 dengan ni is about equipment. Tengok banyak pasal equipment sampai 3 modul. 5, 6, 7. So kita nak bagi betul-betul faham. Rig apa you kena pakai, tripod, lighting apa yang sesuai. Lighting ada banyak jenis. Lepas tu mikrofon pula, tutorial nombor 6 ni, aksesori audio yang betul. Audio ada 3 jenis. Mikrofon clip mic, kita ada directional mic, kita ada external recorder. Banyak. Kita ada wireless mic. Jadi this yang kita akan ajar kat dalam ni. And then lepas tu kita akan bagi tips dan objektif. Kita akan bagi tips macam mana you nak beli mikrofon yang betul. So kadang bila orang beli mikrofon, dia tersilap beli. Lepas tu tak boleh pakai. Lepas tu pula gimbal lah. Gimbal ni memang is a very good accessory untuk kita punya smartphone videography, and which one to use, what brand yang bagus, kita akan share kat dalam tu. So yang ini pula anda akan belajar tentang proses sebuah produksi video. Jadi produksi video ni you akan faham daripada segi macam mana you nak develop storyboard. Dah buat storyboard tu macam mana you nak execute the shooting. Lepas tu apa benda post production, pre-production, shooting day. Benda ni yang kita akan ajar. Lepas tu barulah kita akan masuk editing part. 9, 10, 11, 12, 13. Modul editing. Ini teknik voice over. Orang selalu nak buat voice over kan. Macam mana nak buat voice over. Jadi ini 13 tutorial yang kita akan buat lah. Jadi of course lah, dia sesuai untuk orang yang nak meniagakan internet and then nak buat video guna smartphone, and then nak guna Facebook, social media platform macam Facebook, Instagram, YouTube, Twitter untuk ni lah, produce video. Jadi memang tak modul lah. Banyak modul. Yeah. Jadi dia memang tak sesuai untuk orang yang malas nak take action. You beli, you tak belajar, tak payah beli lah. That's my suggestion. Kalau you betul nak belajar, baru you beli. That's it. Tu je. Okay. So harga dia sekarang ni RM68. Okay. Tapi hanya untuk 100 unit tak awal sahaja. Lepas ni bila dah habis, sistem yang automatic terus naik jadi RM98. Lepas tu bila RM98 punya harga kota dah habis, akan naik jadi harga RM128. Jadi itulah cara nak beli. So sekarang stok tinggal 63 unit je lagi. 63 unit untuk harga RM58. Tak sampai seminggu, ini je tinggal. So ini pun kita tak promote secara kau-kau lagi ni, sebab saja test market kan. Sebab kita tak launch, kita pre-launch je dulu ni. Okay. So inilah. Memang pendapat aku pun benda-benda macam ni perlu dibelajar. Sebab kebanyakannya orang terkeluar. Nampak kita terkeluar daripada stage tadi. Itu salah tekan sebab dia punya button tu kecil sangat, tak nampak. Okay, so apa aku nak tanya tadi, aku dah lupa dah. Okay, kalau tanya pendapat aku lah, memang benda-benda yang diajar ni maknanya semua memang perlulah untuk kira panggil basic lah sebenarnya, untuk kau faham macam mana kau nak buat gambar tu, video tu nampak lebih profesional kan. Sebab kita nak jual produk bukannya RM1, RM2 punya produk kan. So kita nak jual produk mungkin RM20, RM30, RM40. So orang kena nampak value pada kita punya marketing tu dulu, baru boleh kita jual any price pun lah, betul tak? So pendapat aku, kalau macam kawan-kawan banyak tanya pasal macam apa benda-benda basic lah, kalau aku boleh bagi je jawapan which is based on aku punya experience, tapi at the end of the day, kalau kau ni jenis yang perlu belajar secara orang kata berstruktur, better purchase lah benda yang kau dah provide ni. Dia lebih teratur lagi, dia ada topik, dia ada subtopik lagi kan. So kalau ada question and answer tu mungkin boleh lah tanya balik pada email kepada Tuan Kayu kita ni kan.
Kita ada support Ada group support dekat dalam group. Facebook, boleh masuk tanya soalan ke apa ke, nak share video yang dah buat, semua ada boleh dalam tu. Okay. So maknanya dia punya learning tu dia maknanya bukan habis pada modul tu sajalah. Kita ada support group, maknanya kalau ada soalan, tapi pastikan korang buat lah, barulah korang tahu apa soalan nak tanya kan. Betul. Okay, so nanti aku akan provide link kat bawah lah. Kayu ada apa nak tambah? Tak ada pun, cuma at the end of the day, apa-apa pun, you need to take action to get the result that you want. Dia je, kita set the goal, take action, get the result that we want. So apa pun kita kena reverse engineering lah. Kita kena set apa yang kita nak, lepas tu kita reverse engineering. Bila kita nak capai benda tu, apa benda plan yang kita kena buat, A, B, C, D, kita kena start pada bawah. Kita buat lah. At least, lagi satu, belajar lah. Kita anggap macam ni, kalau satu hari kita belajar satu benda, kita punya, katalah kita punya kepandaian tu improve 1% untuk satu hari. Imagine kalau tiap-tiap hari kita belajar benda baru, dalam setahun kita dah ada lebih kurang 365% kita punya kepandaian tu meningkat. So at least belajarlah sesuatu. Kenapa aku tak cakap? Kenapa I tak cakap pasal belajarlah hari ni 100%? No, because you belajar 1%, you apply dan you buat. Kena buat juga. Lagi faham lagi senang faham. Belajar tak buat, tak jadi lah. So kena buat juga. Itu je. Belajar 1% tak apa, as long as ada progress. That's it. Itu saja. Padu saya. Untuk kita punya live, aku sebenarnya tak pernah live macam aku cakap daripada awal tadi. Aku tak pernah live pun dekat aku punya profile. Biasanya lebih kepada aku punya content semuanya luar daripada Facebook. Itulah. Even personal Instagram pun luar, aku buat yang barunya. So memang tak ada orang kenal aku. Yang kenal tu, yang tahu tu tahulah. So basically yang ni memang jenis macam mana Fendi memang kalau buat satu tu dia tak buat sangat kan. Macam mana boleh buat konten video dulu lah, pasal buat konten video. Kau tak dulu bukan main susah lagi. Kau lah juga yang paksa pada aku. Sebabnya okay, kalau ikut pengalaman aku, masalah utama sekali lah untuk any content creator, diorang akan ada masalah untuk create content sendiri dan dia takut nak bercakap depan kamera. Kalau kau perasan pun, YouTuber banyak naik, banyak channel-channel yang baru 100 subscriber, 200 subscriber, 300 subscriber. Aku rasa macam dah banyak sangat, dah semua re-upload content. Tak ada pun yang jenis, at least lah kau bagilah ulasan dekat content tu sikit kan. Ini semua jenis yang ambil content viral and then letak watermark sendiri and then upload, and then hopefully semua traffic datang kat kau saja. Dia dah macam cilok konten orang pun ada juga, ada case kau punya konten kena cilok kan, main re-upload je konten orang. Dia orang tak nak buat konten sendiri kan. So tak faham the platform tu. As a content creator, you are the content creator, you bukan je content reproducer, reproduce kan. So itulah antara sebab kenapa aku mulalah cakap depan kamera sendiri. Aku percaya video aku yang kira sekarang ni pun aku berani juga nak buat live sebab aku dah banyak create content yang bercakap depan kamera ni. Kadang-kadang aku rasa macam aku tergagap-gagap, tapi bila aku tengok balik aku punya video macam okay je, tak ada masalah pun, alhamdulillah. Anyway, tergagap sikit-sikit tu okay lah, tapi at least ada guideline apa yang kita nak cakap daripada awal sampai habis tu, preparation tu, and then practice tu main peranan lah sebenarnya. So okay, aku rasa kita boleh wrap up lah. Thank you Mr. Kayo, Anwar Abdullah. Kalau korang nak korang berminat, follow aku berminat nak mengenali lebih Kayo ni, nak follow kat mana Kayo? Instagram, Facebook, YouTube? Follow my Facebook Anwar Abdullah. Anwar Abdullah dalam kurungan Kayo, sama macam yang terkeluar dekat skrin anda sekarang ni. Search je nama tu akan keluar. Dan lepas tu dekat Instagram Kayo_my. Twitter pun sama, Kayo_my. Twitter tu memang tempat mencari informasi-informasi terkini kat sana. Memang laju gila dapat info baru. Kan, Twitter maknanya setiap social media tu dia ada punya karakter dia kan. Twitter tu sesuai untuk kita nak dapat information yang paling latest lah pada aku kan, sebelum keluar video. Twitter memang laju gila babe. Okay, selain tu rasa kalau YouTube pun Kayo Side Project lah. So I was thinking like nak buat channel baru lagi. I mean nak fokus on channel, because Kayo Side Project tu banyak pasal kereta kan. Yelah dulu buat video content creator kan, kereta-kereta. Tak boleh tukar daripada situ je. Boleh jugalah kot, tapi entah, rasa boleh kot. Tengok macam mana. Alright. Okay, so aku nak ucapkan selamat berbuka puasa. Tinggal lagi setengah jam. Hari ni buka apa ni? Entah, tak tahu. Kena tunggu bawah tengok. Si Aisyah buat lah, okay.
Aku wawa buat nasi daging. Sedap. So okay, so kita boleh buat lagi live session di masa akan datang. Cerita Boleh lagi tentang buat tiap malam buat tiap malam. Fendi kena Buat buat tiap tiap malam for the next 2 weeks. dekat page aku lah ataupun YouTube je lah aku buat. Dekat Facebook lah, buatlah kat Facebook. Aku buat dekat YouTube, aku share kat Facebook. Tak boleh, dia kena live kat Facebook. Okay guys, Okay, siapa yang tengah tengok ni, ini Fendi kena buat tiap-tiap malam pukul 10.30. Dia kena buat for the next 2 weeks. Dia kena cari orang untuk buat talk show dengan dia. That's your homework. Itulah tu. Nak kena cari orang yang nak bercakap dengan aku. I mean best dia kalau orang tu doing something lah kan, ada business ke apa kan. Menarik kat tu kita nak pick dia punya mind kan. Okay, so malam ni mungkin kita akan live juga dengan Nabil. Kalau Nabil ada tengok kot video apa ni live ni. Sibuk petang ni kot masak. Dia bukan dia selalu main basketball petang-petang. Okay, so itu saja Kayo. Thank you very much. Jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam anak muda sekalian.